Assalamualaikum. Salam bahagia saudara dan saudari para penonton yang dihormati sekalian. Tajuk perbincangan pada malam ini adalah hukum orang bukan Muslim mengeluarkan arak, membuat arak seperti yang menjadi kecoh di Malaysia pada waktu ini. Apakah hukum dari segi fiqh? Perlu diterang di sini, saya bukan orang yang layak untuk nak buat memberi pandangan ini, tapi saya bawa pandangan ini semua adalah saya mengutip daripada pandangan ulama dari berbagai mazhab. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, tak boleh. Tapi ada satu mazhab Hanafi, ada pandangan berbeza tentang perkara ini. Dan nanti saya akan bincang perkara itu. Fatwa artinya apabila ada orang bertanya kemusykilan, dibawa kemusykilan kepada orang yang arif, orang yang alim, orang yang tahu dalam bidang agama, kemudian mufti itu mengeluarkan fatwa yang sesuai, mengikut ijtihadnya sendiri, mengikut fahamannya sendiri, supaya dilaksanakan oleh masyarakat. Itu fatwa. Jadi di sini, tempat yang saya bawa di sini, saya akan bawa pandangan. Janganlah anggap fatwa, janganlah anggap hukum. Pandangan para ulama sahaja. Sebab fatwa kalau di Malaysia pasti dikeluarkan oleh pihak berwajib di Malaysia, pihak agama Malaysia. Ini adalah merupakan pandangan. Tapi pandangan yang bagus, pandangan yang baik, sesuai dengan masyarakat majmuk di Malaysia dan di mana sahaja. Ya, saya membaca hujah termasuk yang dikeluarkan oleh mufti menganggapkan arak atau whisky timah itu merujuk kepada nama Siti Fatimah, dan ini adalah tidak masuk akal langsung. Kalau pandangan itu keluar daripada orang biasa, daripada orang yang bukan bertanggungjawab dalam bidang agama, boleh diterima. Timah adalah timah. Timah adalah biji, bukan Fatimah. Inilah saya. Jadi saya lucu apabila membaca gitu. Terlalu teruk sangat pemikiran orang kita, kerana mau menisbahkan timah itu kepada Siti Fatimah. Ini adalah perkara yang saya di sini berani mengatakan karut, pemikiran yang betul-betul karut. Walaupun orang yang berkata begitu adalah mufti, minta maaf. Dan satu lagi juga, karena berjambang, pakai kupiah. Tidak ada kena mengena langsung janggut sunnah, bukan macam tu. Tu janggut Yahudi, janggut Kristian. Dan kupiah yang itu, topi yang dipakai itu bukan kupiah, tapi adalah topi. Dan kupiah sendiri pun, jangan kita sangka bahawa, jangan kita menganggap bahawa kupiah yang orang Islam pakai sekarang ini, kita sahaja yang pakai. Tidak. Kalau anda pergi ke Palestin, anda pergi ke Israel, saya memang melihat orang Yahudi bukan sahaja memakai kupiah yang kecil di atas kepala itu saja. Itu ada simbol saja. Tapi orang tua, orang Yahudi yang warak, itu memang pakai kupiah sama dengan orang Melayu, kupiah putih, penuh kepala. Di kampung-kampung di Israel. Ini saya lihat sendiri. Yang itu ada simbol kecil itu saja, sebagai simbol saja.
Tapi mereka juga pakai kopiah macam orang Islam. Jadi jangan sama sekali menganggap orang pakai kopiah itu kopiah putih, kopiah orang Israel kopiah putih. Ada yang berjalur-jalur. Bukan, tidak ada kena mengena dengan orang Islam. Malah kopiah yang Rasulullah duk pakai, yang panggil kolonsua, bukan kopiah yang kita duk pakai di Patani, di Thailand, di Malaysia, di Indonesia. Kolonsua itu adalah yang tinggi gitu. Bukan yang kita duk pakai sekarang ini, tidak. Kalau buka sejarah Rasulullah macam mana kopiah Rasulullah SAW, bukan kopiah macam katanya kopiah yang kita pakai ini adalah merupakan budaya, bukan budaya daripada negara Arab, daripada budaya Rasulullah, tidak. Ya, tapi daripada bangsa lain. Okey, tak apalah, itu kopiah. Dan lelaki yang pakai kopiah, yang berjambang, yang berjanggut itu pula, bukan orang Islam pun gambar itu, adalah Captain Speedy. Orang yang menyebar, menjual arak, whisky di merata-rata tempat. Tidak ada kena mengena dengan orang Islam pun. Bagaimana? Tergamak kita. Fatimah. Timah itu Fatimah. Yang pakai kopiah macam, bukan kopiah apa tu. Itu cap, itu adalah pakaian orang Kristian, pakai Yahudi macam tu. Berjambang itu, kalau berjanggut, Rasulullah bukan begitu. Yang semua tahu kan, bahawa Rasulullah janggut sini misai tak ada. Macam tu kah? Jadi inilah teruklah saya tengok, Allah. Saya tak tahulah apa nak kata kalau pemikiran kita, orang kita macam tu. Tapi okeylah kalau orang biasa, orang yang tak tahu agama, tak belajar agama, yang menganggap begitu sebagai pak turut saja okey. Tapi ini mufti pun mengeluar pandangan begitu juga. Memang saya betul-betul menganggap adalah karut. Ya, kalau kita melihat kepada dalam hukum fiqh, kita akan melihat bahawa sudah tentu Imam Syafi'i tak boleh, kerana arak adalah haram pada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Ibn Hanbal dan lain-lain lagi. Tapi Abu Hanifah ada perbezaan pandangan. Dan saya telah buat video pada masa lalu pun berbincang macam mana Abu Hanifah menganggap apa yang ada agak khamar. Khamar itu adalah tapi bukan Abu Hanifah seorang saja, kan? Ramai orang lain lagi daripada tabi'in, daripada tabi'at-tabi'in, ya. Banyak yang bercakap tentang perkara itu. Iaitu Abu Hanifah menganggap ada dua pandangan Abu Hanifah. Satu yang dia panggil mana buah kurma, buah kurma dan buah anggur sahaja yang dianggap khamran, yang dianggap khumur, yang dianggap arak. Karena ada hadis Nabi menyebutkan arak itu adalah daripada dua pokok ini sahaja, iaitu pokok kurma dan pokok anggur. Ini ada hadis begitu. Jadi Abu Hanifah menganggap bahawa yang lain daripada kurma dan itu boleh minum, tetapi jangan sampai ke mabuk. Kalau sampai ke tahap mabuk tak boleh. Ini mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Dan satu lagi pula pandangan dalam mazhab Abu Hanifah juga, Abu Hanafi juga menganggap bahawa yang haram bukan arak. Yang haram itu adalah sakar, mana mabuk. Kalau mabuk haram. Kalau minum, kalau tak mabuk, tidak haram. Ini pandangan kedua Abu Hanifah. Bercakap begitu. Jadi kalau minum, kalau tak mabuk, tak haram. Tapi sudah tentu kita di Thailand ini tak boleh ikut Abu Hanifah. Dan anda di Malaysia tidak boleh ikut Abu Hanifah kerana kita mengikut mazhab Syafi'i. Dan anda itu kita kena akur
Sebab kita ikut mazhab. Saya sendiri, walaupun mana kita ambil semua pandangan semua ulama, tapi saya ikat diri saya juga dengan mazhab Syafi'i. Ya, jadi arak memang haram di tempat kita bagi orang Islam. Tapi sudah tentu kalau kita pergi ke negara lain, saya banyak berjalan pergi ke negara-negara lain, kita akan berjumpa dengan orang Arab yang minum arak kerana mereka mazhab Abu Hanifah. Begitu. Jadi tidak masalah bagi mereka. Jangan sampai ke mabuk saja. Itu pandangan mereka. Malah nak bagi tahu, ulama besar di Mesir, kebanyakan ulama di Mesir adalah ulama daripada mazhab Hanafi. Mazhab yang terbuka dalam banyak perkara. Yang banyak ada mengharam apa itu mazhab lain. Tapi mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi ini tidak begitu. Dengan itu kita boleh lihat bahawa di Mesir tidak diharamkan penjualan arak. Ini kena tahu. Dan siapa yang belajar di Azhar akan tahu bahawa kedai arak di Kahirah maftuh, terbuka. Siapa saya nak minum, minum boleh. Tidak masalah. Itu adalah di Mesir. Di tempat yang kita belajar, dia ramai orang kita belajar mengambil ilmu di situ. Mana terbuka. Sampai bulan puasa pun kedai, restoran terbuka di Mesir pada masa lalu khususnya. Kenapa Mesir tidak mengharamkan penjual arak dan pembuatan arak di Mesir? Saya merujuk kepada Dr. Abdul Mu'ti Bayyumi. Ini Abdul Mu'ti Bayyumi adalah ulama terkenal mazhab Azhar. Semua tahu. Dr. Abdul Mu'ti Bayyumi, dia ni adalah Udhu Majma' al-Buhus al-Islamiyah bil Azhar. Iaitu salah seorang daripada ahli perhimpunan kebahasan Islam di Azhar. Dia memberi pandangan bi'adami jawaz isdar ad-daulah liqanun yuharrimul khamar fi Masr. Memberi pandangan supaya kerajaan jangan mengeluarkan undang-undang mengharamkan jualan arak di Mesir. Madama ya'ishu biha muwatinun wasiyah yaraw annaha halal. Selagi mana ada penduduk-penduduk dan pelancong-pelancong yang menganggap perkara itu ada halal. Muakkadan fil waqt nafsuhu ala anna ijtihad al-masih fi syariah maqbul talama yatawafaqu mal Islam. Dan dia menegaskan bahawa pada waktu sama bahawa ijtihad orang Masihi sendiri dalam syariah mereka adalah boleh diterima selagi mana berselaras dengan ajaran Islam kita. Ajaran Islam kita memberi kebebasan kepada orang Kristian, orang agama lain. Tidak paksa mereka. La ikrah fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kerana mereka tidak anggap perkara itu haram, maka tidak masalah. Mereka nak makan babi, itu adalah hak mereka. Mereka nak minum arak, itu adalah hak mereka. Ini minta kepada para ustaz dan para ulama di Malaysia pergi buka sendiri pandangan Dr. Abdul Mu'ti Bayyumi mana yang tidak menyokong diadakan undang-undang mengharamkan penjualan arak di Mesir. Sebenarnya banyak pandangan-pandangan Dr. Mustafa Amarah. Ini juga Ustaz Al-Ulum Al-Hadis di Jamiatul Azhar juga mempunyai pandangan yang sama. Kerana itu adalah merupakan hak orang Kristian. Ya. Jadi itu adalah daripada Azhar. Dan daripada kitab lama, pun ada. Ini yaqul Imam Al-Kasani Al-Hanafi rahimahullah fil Bada'i, dalam kitab Bada'i. Ni Imam Kasani daripada mazhab Hanafi dalam kata dia kata
fal khumur fi haqqihim kal khal fi haqqina. Khumur, arak itu pada fi haqqihim, pada hak-hak orang bukan Muslim, iaitu orang Kristian, orang itu semata, kal khal, seperti dengan cuka, fi haqqina, pada hak kita. Artinya tak masalah. Arak itu bagi orang Kristian, bagi orang Yahudi, bagi orang apapun yang minum arak adalah hak mereka, dan ia sama dengan bagi kita adalah cuka daripada sumber yang sama, daripada cuka pun daripada buah-buah itu juga. Wal khanzir fi haqqihim kasyati fi haqqina. Babi pada hak mereka adalah sama dengan syat, dengan kambing, dengan bebiri pada kita. Artinya itu adalah merupakan hak mereka. Babi adalah merupakan hak mereka. Dan bagi kita adalah syat, adalah kambing, adalah biri-biri. Fil haqqli ibahah syar'an, merupakan hak ibahah, harus bagi mereka syar'an. Fakana kull wahidan minhuma malan mutaqawwiman fi haqqihim, dan perkara itu adalah dianggap sebagai harta yang ada nilai bagi mereka. Bukan kan kalau mazhab kita tak boleh nak jual, mazhab Syafi'i tak boleh nak jual babi, tak boleh nak jual arak, tak boleh. Kalaupun arak, orang kita jumpa arak, kita jumpa babi ataupun kita hanya bagi percuma kepada orang lain, tak boleh jual bagi kita. Tapi bagi mazhab, bagi orang lain tidak masalah. Dan Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid tulis, katanya waqal al-Iraqiyun, ni Ibn Rushd, Ibn Rushd Al-Qurtubi dalam Bidayatul Mujtahid. Anda boleh pergi baca sendiri, waqal al-Iraqiyun, dan orang Iraq berkata, Ibrahim Nakhai minat tabi'in. Ini Ibrahim Nakhai adalah salah seorang daripada tabi'in. Wa Sufyan Ats-Tsauri wa Ibnu Abi Layla wa Syarik wa Ibnu Shabrama wa Abu Hanifah wa sairul fuqaha al-kafiyin. Yani dia sebut Ibrahim Nakhai daripada orang tabi'in, wa Sufyan Ats-Tsauri wa Ibnu Abi Layla wa Syarik wa Ibnu Shabrama wa Abu Hanifah wa sair, dan semua fuqaha Kufah, wa aksar ulama Basriyin, dan kebanyakan ulama daripada Basrah mengatakan bahawa innal muharram yang haram itu min sairil anbizah, daripada semua arak itu adalah musakkara, wa huwa as-sakar nafsu la al-ain. Yang haram itu adalah mabuk, bukan ain, bukan minuman itu sendiri. Ini pandangan Nakhai, Sufyan Tsauri, Ibnu Abi Layla, Syarik, Ibnu Shabrama, Abu Hanifah, dan semua ulama Kufah dan kebanyakan ulama Basrah menganggap begitu. Yang haram tu mabuk, bukan minuman itu sendiri. Jadi macam mana? Jadi itulah yang jadi masalah kepada kita. Dan dalam fiqh ada lagi pula. Dalam fiqh ada satu lagi pula. Dia panggil khumur al-muhtaramah wal khinzir al-muhtaram. Adakah macam tu? Khumur al-muhtaramah. Ini dalam fiqh. Kalau kita buka dalam fiqh, khumur al-muhtaramah, mana arak yang terhormat. Arak yang dihormati, babi yang dihormati. Ini dalam istilah fiqh. Nak minta kepada para ustaz dan tolong pergi baca
Kita buka tengok Al-Khumul, Al-Muhtaram tu apa dia? Babi Al-Muhtaram tu apa dia? Iaitu khumur dan babi yang merupakan milik orang bukan Islam, zimmi di negara Islam. Kita pasti menghormati kerana ia adalah muhtaramah. Ia terhormat. Dalam istilah mereka panggil, dia terhormat. Makanan itu adalah makanan terhormat bagi mereka, walaupun haram bagi kita. Bagi mereka ada hak untuk nak makan mana, nak jual beli, nak buat pun boleh belaka. Kerana ia adalah muhtaramah indahum. Muhtaramah. Tapi muhtaramah indana, bukan indahum. Muhtaramah, kita pasti menghormati kerana itu adalah makanan mereka, minuman mereka. Kan kalau anda pergi tengok buka dalam fiqh dalam bahagian tu akan berjumpa benda-benda, artinya makanan orang bukan Islam. Makanan orang Islam itu bagi dalam fiqh dipanggil makanan al-muhtaram atau al-muhtaramah, yang dihormati, yang terhormat. Macam datuk-datuk yang terhormat jugalah. Kita pasti menghormati. Kalau kita nak mengamal Islam seperti mana pada masa lalu. Jadi gitu. Jadi gitu. Saya rasa boleh faham sedikit sebanyak. Kalau tak faham tak tahulah. Jangan kutuk saya sebab saya hanya bawa pandangan daripada ulama. Sudah tentu saya dah cerita yang kontra, yang menentang, tahuan begitu banyak sekali. Tak setuju dengan pandangan Imam Abu Hanifah. Tidak setuju. Tapi kalau kita buka sejarah, memang sebelum nak jadi haram begitu gini. Tengok zaman dulu, buka Umar Ibn Khattab sendiri. Nabi penat dengan Umar Ibn Khattab sampai mengangkat tangan. Nabi kata, Allah, tak sampai masih duk minum lagi kah engkau ni? Angkat tangan. Nabi angkat mengadu kepada Allah. Sebab Umar Ibn Khattab memang peminum, bukan saja Nabi larang dia berhenti, tak juga. Bukalah sejarah dia akan tahu. Saya tak nak cerita di sini, nanti kena marah. Macam mana Umar Ibn Khattab sampai Abu Hanifah pernah berkata kepada Abdullah bin Umar, anak bin Umar, aku buat fatwa ni pun salah satunya juga berpandukan kepada pandangan bapa engkau. Itu pergi baca sendiri. Ya. Itu soal itu. Jadi begitulah. Arak sebenarnya memang pandangan macam-macam. Pandangan bukanlah seperti yang kita duk faham pada hari ini. Saya tak nak pergi lebih dalam sangat. Nak korek pandang-pandang tak boleh, tapi ambil yang mudah-mudah. Sebab di sini yang melihat, yang nonton sini bukan semuanya orang yang faham. Boleh suruh pergi baca kitab kan apa semua kan. Itulah mana kita kena berhati-hati juga. Sebab kita sekarang kalau Malaysia bukan negara macam Saudi Arabia. Kalau negara macam Saudi semua orang Islam, semua itu tidak masalah. Tapi Malaysia, kami di Thailand ini, orang Islam di Thailand ini, kita kerana itu makanan mereka, itu minuman mereka. Nak buat ijtihad, kalaulah kita macam negeri semua orang Islam tak apa. Tapi ni ada orang bukan Islam, ada hak mereka. Ada hak mereka di situ. Kita tidak boleh itu sangat tentang perkara ini, kerana itu adalah hak mereka. Bukan saja kita ada hak, tapi mereka pun ada hak juga. Janganlah terlalu melampau sampai Timah pun nak pergi kepada Fatimah, Captain Speedy, berpakaian macam tu, bercambang macam tu. Pohoi, ini adalah orang Islam, berkupiah pula tu. Ini adalah
Saya tak tahu nak kata apalah. Memang saya rasa memang kecewa dengan orang Islam yang begitu sempit pemikiran, dan kita sendiri menyebabkan orang Islam itu benci kepada Islam kerana kita yang membawa Islam dengan cara yang tidak betul, cara yang salah, cara yang tidak toleransi, cara satu hala tuju saja, satu wajah saja. Padahal Islam itu bukanlah seperti agama lain, agama yang kan Allah dalam Al-Quran, wala taghlu fid din, janganlah kamu melampau dalam agama kamu, gitu kan. Kita tahu apa maksud dan apa agama siapa. Nah, jadi kita haruslah berhati-hati. Dalam Kristian di Mesir, golongan Kristen Ortodok membenarkan minuman arak yang diperbuat daripada buah-buah. Kristian pun bukan harus semua tak, tapi membenarkan minum arak yang dibuat daripada buah-buah. Tapi melarangkan juga arak yang dibuat daripada bahan kimia kerana berbahaya. Ya. Okeylah, setakat itu saja. Saya boleh bagi tahu, janganlah ini pandangan, saya bawa pandangan ulama, bukan pandangan saya, cuma saya memberi huraian sahaja, dan saya dah cerita. Dan anda semua tahu, yang kata haram tu memang ramai sekali lah ulama yang mengatakan haram, tapi ada ulama-ulama tertentu, termasuklah Abu Hanifah, Ibrahim Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri, dan lain-lain lagi, Ibn Syabramah dan lain-lain lagi. Mereka ini berpandangan berbeza soal ini. Mereka mengatakan bahawa bukan arak itu yang haram, tapi mabuk. Kemabukan itu yang merupakan haram. Itu satu pandangan. Satu pandangan lagi pula mengatakan yang dianggap khumur atau khamran itu daripada dua pokok ini saja, iaitu pokok anggur dan pokok kurma. Entah sebab apa tu kita tak tahu. Ini hadis punya pasal. Saya tak nak cerita lebih panjang. Saya cakap tentang hadis. Dan pandangan Abu Hanifah di situ bergantung kepada hadis itu. Okey. Saya rasa cukuplah setakat ini. Dan bagi saya, hak orang bukan Islam nak mengeluarkan apa arak itu, dan kerajaan pasti ada kebijaksanaan sendiri untuk mengawal perkara itu supaya tidak menjadi masalah kepada masyarakat orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri nanti kalaulah terlalu bebas tentang arak, seperti dengan Mesir misalnya, ulama di Mesir mengharamkan. Bukan semua ulama lah, ada ulama yang kata tak perlu kena haramkan, tapi ulama yang seperti Mu'ti Bayyumi, Abdul Mu'ti Bayyumi itu mengatakan dia tak nak supaya mengharamkan penjualan arak di Mesir kerana ia menjadi hak orang bukan Islam. Kalau buat gitu di Malaysia mungkin ada masalah, nanti orang kita pula mabuk. Ya. Okeylah, itu terserah kepada kebijaksanaan masing-masing, negara masing-masing boleh berijtihad buat masing-masing. Tapi janganlah apabila anda berijtihad, janganlah menganggapkan bahawa hukum yang anda buat itu adalah merupakan hukum Islam. Kerana tidak ada siapa yang boleh mengatakan hukum itu hukum Islam sekiranya ia ijtihad, sekiranya ia qiyas, sekiranya diguna pelbagai kaedah-kaedah dan mabadi' ataupun dasar-dasar Islam itu. Kalau kita keluar melalui peralatan ini semua ini, dia sudah jadi ijtihad. Jadi ijtihad itu janganlah panggil hukum Islam, panggillah hukum ijtihad. Hukum Islam adalah hukum yang mu'tamad daripada Allah dan yang mu'tamad daripada Rasul sahaja. Okey, setakat ini saja malam ini, dan insyaAllah kita berbincang pada lain kali tajuk ni dan tajuk lain lagi. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.